Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia dengan tajuk kecilnya Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa, ada 5 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, dominasi ekonomi negara maju. Yang kedua, meluaskan pasaran ekonomi. Yang ketiga, sistem kewangan Islam diantarabangsakan. Yang keempat, menangani kemelesetan ekonomi. Dan yang kelima, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Dia punya formula untuk peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa ialah DOM, pasarkan wangian Eko Serigala. Siapa yang pasarkan wangian Eko Serigala? DOM. Okey, tengok penerangan formula. DOM merujuk kepada dominasi, persamaan pada huruf DOM, iaitu DOM, dominasi, merujuk kepada dominasi ekonomi negara maju. Pasarkan merujuk kepada pasaran, iaitu pasaran ekonomi meluas. Wangian merujuk kepada keuangan. Keuangan berasal daripada perkataan wang. Sama juga wangian berasal daripada perkataan wang juga. Jadi wangian merujuk kepada keuangan, iaitu keuangan Islam. Sistem keuangan Islam diantarabangsakan. Ekor merujuk kepada ekonomi. Ekonomi juga ambil dua sebutan awal menjadikannya ekor, iaitu ekonomi negara meleset ataupun kemelesetan ekonomi. Dalam sekali serigala merujuk kepada segitiga. Segigala tiga. Serigala merujuk kepada segitiga, iaitu pembangunan ekonomi segitiga. Jadi apa formula untuk peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa? DOM, pasarkan wangian ekor serigala. DOM adalah dominasi ekonomi negara maju. Pasarkan merujuk kepada pasaran ekonomi. Wangian merujuk kepada sistem kewangan Islam. Ekor merujuk kepada ekonomi negara jatuh ataupun kemelesetan ekonomi. Dan serigala merujuk kepada segitiga, iaitu pembangunan ekonomi segitiga. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, dominasi ekonomi negara maju. Negara maju telah mengenakan sekatan perdagangan bagi negara-negara yang lain dalam bentuk cukai ataupun tarif. Jadi apa langkah Malaysia untuk mengatasi dominasi ekonomi negara maju ni? Dengan bersuara dalam pelbagai forum antarabangsa agar diberikan layanan yang sama rata kepada semua negara. Contohnya, Malaysia telah bersuara di dalam forum yang dianjurkan oleh PBB dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ataupun singkatannya APEC. Jadi ingatlah, dalam dominasi ekonomi negara maju ni, apa negara maju buat untuk mendominasi semua kegiatan ekonomi dengan cara membuat sekatan perdagangan, contoh dalam bentuk cukai dan juga tarif. Jadi langkah Malaysia mengatasi dengan cara bersuara dalam semua forum peringkat antarabangsa seperti PBB dengan APEC. Okey, yang kedua, meluaskan pasaran ekonomi. Untuk meluaskan pasaran ekonomi lagi, Malaysia telah bekerjasama dengan ASEAN untuk mewujudkan AFTA. AFTA adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN. Ianya diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan sesama negara ASEAN disebabkan negara maju telah mendominasi segala kegiatan ekonomi. Jadi Malaysia memberi tumpuan kepada kegiatan ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Sebab itu diwujudkan AFTA. AFTA ni tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan sesama negara ASEAN. Matlamat AFTA ada 3. Yang pertama, membentuk kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN. Yang kedua, mengurangkan tarif. Dan yang ketiga, mengurangkan cukai barangan. Sebagaimana yang kita tahu, cukai dan tarif ni telah dikenakan oleh negara-negara maju. Jadi, untuk AFTA ni, cukai dan tarif di dalam semua negara ASEAN telah dikurangkan. Okey, dia punya formula untuk matlamat AFTA. Kerja tarik cukai. Kerja tarik kereta ke tarik cukai? Tarik cukai. Okey, tengok penerangan formula. Kerja merujuk kepada kerjasama, iaitu kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN. Tarik merujuk kepada tarif, iaitu tarif dikurangkan dalam sekali cukai. Cukai merujuk kepada cukai juga, iaitu cukai barangan dikurangkan. Jadi kerja tarik cukai.
Okey, seterusnya yang ketiga, sistem kewangan Islam diantarabangsakan. Malaysia berusaha membangunkan sistem kewangan Islam secara menyeluruh mengikut hukum syarak. Bila disebut kewangan Islam, segala perkara yang berkaitan dengan Islam mesti mengikut hukum syarak. Begitu juga dengan sistem kewangan Islam. Antara usaha Malaysia adalah yang pertama menubuhkan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam ataupun INCEIF untuk menyokong perkembangan kewangan Islam. Jadi apa yang Malaysia tubuhkan? Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Yang kedua, menduduki tempat teratas dalam pasaran yang berkaitan dengan kewangan Islam. Dan yang ketiga, menjadi pelaburan utama dana Islam ataupun pelaburan utama kewangan Islam. Jadi 3 perkara yang telah Malaysia usahakan untuk membangunkan sistem kewangan Islam. Yang pertama, ingatlah, yang pertama menubuhkan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Yang kedua, telah menjadi negara teratas dalam menjalankan pasaran menggunakan kewangan Islam. Dan yang ketiga, menjadi pelaburan utama menggunakan dana Islam ataupun kewangan Islam. Menggunakan pendidikan, pasaran dan juga pelaburan. Semuanya atas tiket kewangan Islam mengikut hukum syarak. Okey, tengok dia punya formula. Formulanya adalah didik, pasarkan, pelaburan. Didik, pasarkan apa? Pasarkan, pelaburan. Didik merujuk kepada mewujudkan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Pasarkan merujuk kepada pasaran yang menggunakan kewangan Islam. Malaysia berada di tempat teratas. Dan pelaburan merujuk kepada pelaburan utama menggunakan dana Islam ataupun kewangan Islam. Jadi ingatlah, sistem kewangan Islam ni adalah sistem kewangan yang mengikut hukum syarak. Okey, seterusnya adalah menangani kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi dunia telah berlaku pada tahun 1997 hingga 1998 yang disebabkan oleh kejatuhan nilai ringgit. Hal ini telah menyebabkan pelabur daripada luar negeri telah menarik diri daripada melabur di negara kita. Yang kedua, Malaysia didesak menggunakan tabung kewangan antarabangsa ataupun INF, tetapi Malaysia menolaknya. Kalau kita guna duit INF, bermaksud kita akan kena bayar balik dalam bentuk faedah. Jadi Malaysia waktu ni tak mau menggunakan kaedah INF, iaitu tabung kewangan antarabangsa. Tetapi sebaliknya, apa yang Malaysia guna? Malaysia telah menggunakan pendekatan menambat kadar pertukaran ringgit. Kita tambat kadar pertukaran ringgit Malaysia kepada dolar Amerika dengan kadar RM3.8 bagi 1 US dollar. Jadi kita tambat penggunaan ringgit Malaysia kepada US dollar. Itu yang dibuat. Sehingga akhirnya berjaya meningkatkan semula nilai mata wang negara kita. Okey, dan yang terakhir adalah kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Kerjasama pembangunan ekonomi segitiga ni adalah merujuk kepada pembangunan wilayah baru. Pembangunan apa ni? Pembangunan wilayah baru yang dimajukan secara bersama dengan negara ASEAN. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan secara bersama apabila negara jiran saling membantu bagi memajukan kawasan yang terlibat. Apa manfaat pembangunan ekonomi segitiga ni kepada Malaysia? Ada 3 manfaat. Yang pertama, mengurangkan monopoli pasaran barangan daripada negara maju dalam negara ASEAN. Mengurangkan apa? Mengurangkan monopoli pasaran barangan. Yang kedua, mengurangkan kebergantungan pasaran kewangan antarabangsa. Mengurangkan apa? Mengurangkan bergantung kepada pasaran kewangan antarabangsa dengan cara mewujudkan pelbagai badan yang berkaitan seperti Koperasi ASEAN dan Bank ASEAN. Dan yang ketiga, mengurang campur tangan ekonomi negara maju. Jadi ada 3 manfaat pembangunan ekonomi segitiga ni kepada Malaysia. Yang pertama, mengurangkan monopoli pasaran barangan antarabangsa. Yang kedua, mengurangkan kebergantungan pasaran kewangan antarabangsa. Dan yang ketiga, mengurangkan campur tangan ekonomi negara maju. Monopoli pasaran, kebergantungan pasaran dan campur tangan ekonomi negara maju. Okey, tengok dia punya formula. Formula untuk manfaat pembangunan ekonomi segitiga adalah mana pergi pasaran syampu. Mana perginya apa? Mana pergi pasaran syampu. Okey, tengok perangan formula.
Mana pergi merujuk kepada monopoli. Mana pergi monopoli. Iaitu mengurangkan monopoli pasaran barangan daripada negara maju. Pasaran merujuk kepada pasaran juga, iaitu pasaran kewangan antarabangsa dikurangkan. Dan last sekali syempo. Syempo merujuk kepada campur. Persamaan pada huruf M dengan P di tengah-tengah. Syempo campur, iaitu mengurangkan campur tangan ekonomi negara maju. Okey, jadi kesimpulannya, semua sekali ada beberapa cabaran pembangunan ekonomi yang harus Malaysia hadapi. Ada 5 kesemuanya. Formulanya, dom pasarkan wangian ekor serigala. Dom merujuk kepada dominasi ekonomi negara maju. Pasarkan merujuk kepada pasaran ekonomi. Wangian merujuk kepada sistem kewangan Islam. Ekor merujuk kepada ekonomi negara yang meleset. Dan last sekali, serigala merujuk kepada pembangunan ekonomi segitiga. Okey, kita lihat contoh soalan objektif. Soalan yang pertama dia tanya, antara berikut yang manakah peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa? Apa kehendak soalan? Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Ada formula tak peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa? Ada. Ingat balik formula. Dom pasarkan wangian ekor serigala. Okey, tengok pilihan jawapan. 1 Roma mengurangkan pasaran ekonomi. 2 Roma sistem kewangan Islam diserantaukan. 3 Roma dominasi ekonomi negara maju dihapuskan. Dan 4 Roma kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Okey, pilihan jawapan A 1, 2, B 1, 4, C 2, 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, 3 dan 4 D. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan nombor 2. Apakah langkah kerajaan mengatasi dominasi ekonomi negara maju? A. Mewujudkan AFTA. B. Menyuarakan bantahan dalam pelbagai forum antarabangsa. C. Membentuk kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN. Dan D. Menubuhkan pusat antarabangsa pendidikan kewangan Islam INCEIF untuk menyokong perkembangan kewangan Islam. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, B. Menyuarakan bantahan dalam pelbagai forum antarabangsa. Tahniah, pandainya. Okey, soalan nombor 3. Mengapakah AFTA ataupun kawasan perdagangan bebas ASEAN diwujudkan? A. Menangani kemaslahatan ekonomi serantau. B. Meningkatkan perdagangan sesama negara ASEAN. C. Menaikkan nilai mata wang dunia setaraf dolar Amerika. Dan D. Menguatkan penggunaan sistem kewangan Islam. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, B. Meningkatkan perdagangan sesama negara ASEAN. Okey, soalan nombor 4. Bagaimanakah Malaysia mengantarabangsakan penggunaan sistem kewangan Islam? Okey, pilihan jawapan. 1 Roma menjadi pelaburan utama dana Islam. 2 Roma menambah kadar pertukaran ringgit kepada dolar. 3 Roma menyuarakan pendirian dalam persidangan antarabangsa. Dan 4 Roma menubuhkan pusat antarabangsa pendidikan kewangan Islam untuk menyokong perkembangan kewangan Islam. Okey, pilihan jawapan A 1, 2, B 1, 4, C 2, 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, 1 dan 4 B. Pandainya. Okey, soalan nombor 5 yang terakhir. Apakah manfaat kerjasama pembangunan ekonomi segitiga? 1 Roma menambah campur tangan ekonomi negara maju. 2 Roma memonopoli pasaran barangan daripada negara maju dikurangkan. Monopoli pasaran barangan daripada negara maju dikurangkan. 3 Roma mengurangkan kebergantungan pasaran kewangan antarabangsa. 4 Roma mendapatkan keuntungan dari satu negara ASEAN yang mundur apabila negara jiran saling membantu. Okey, tengok pilihan jawapannya. A 1, 2, B 1, 4, C 2, 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya? Semua pelajar-pelajar cikgu? Ya, 2 dan 3. Iaitu C. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244 iaitu 10 markah. Okey, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya, nyatakan 2 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi peringkat antarabangsa. Apa kehendak soalan?
Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi peringkat antarabangsa. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya tadi? Dom pasarkan wangian ekor serigala. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roma dan 2 Roma kan. Jadi bermaksud pelajar perlu jawab terus ya, tak perlu ambil pembuka soalan. Jadi 1 Roma menghapuskan dominasi ekonomi negara maju. 2 Roma memperluas pasaran ekonomi. Okey, soalan B ditanya, bagaimanakah Malaysia melaksanakan peranan di soalan 1A? Apa kehendak soalan? Cara Malaysia melaksanakan peranan di soalan 1A tadi. Okey, tengok soalan B ni dia tak macam soalan A tadi kan. Kalau A tadi di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Tapi soalan B dia tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Malaysia melaksanakan peranan menghapus dominasi ekonomi negara maju dengan bersuara dalam pelbagai forum antarabangsa agar diberikan layanan yang sama rata kepada semua negara. Titik. Contohnya di PBB dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ataupun APEC. Titik. Kedua, Malaysia melaksanakan peranan memperluas pasaran ekonomi dengan mewujudkan AFTA untuk meningkatkan perdagangan sesama negara ASEAN. Matlamat AFTA ialah membentuk kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN, mengurangkan tarif dan juga cukai barangan. Okey, last sekali soalan C. Sebagai warga negara yang cintakan negara, apakah peranan anda untuk memastikan ekonomi negara kita dapat ditingkatkan? Apa kehendak soalan? Peranan untuk memastikan ekonomi negara ditingkatkan. Jadi untuk jawab soalan kebat ni, kita ambil balik pembuka soalan. Sebab apa kena ambil balik pembuka soalan? Sebab di ruangan jawapan tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Jadi ambil balik pembuka soalan tu. Peranan saya untuk memastikan ekonomi negara kita dapat ditingkatkan ialah membeli barangan buatan Malaysia. Titik. Isinya apa? Membeli barangan buatan Malaysia. Kemudiannya masuk contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Contohnya membeli kereta perautan Saga. Kemudiannya masuk isi. Kemudiannya masuk huraian. Habis isi, contoh yang ketiga masuk huraian pula. Huraian bermula perkataan hal ini. Jadi hal ini dapat menambah pendapatan negara. Dalam sekali kesan. Kesan bermula perkataan kesannya. Kesannya dapat menstabilkan peningkatan ekonomi negara Malaysia. Untuk soalan kebat yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian, ada contoh dan juga ada kesannya. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.